Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So kita dah hampir masuk bulan Jun dan biasanya macam tahun-tahun sebelum ni, bulan Jun Apple akan mengadakan acara khas WWDC untuk orang perkenalkan software terbaru pada Apple devices macam iOS ke watchOS, iPadOS dan sebagainya lah, untuk kita dapat software terbaru pada iPhone dan sebagainya. Pada bulan Jun tahun lepas kita ada iOS 14 dan memang ada major upgrade jugalah in terms of dia punya UI, which is ada macam widgets dan sebagainya. Untuk iOS 15 ni aku tak pasti lagi apa pembaharuan yang diletakkan, tapi aku jangkakan mungkin minor sahaja. Dan untuk iOS 15 ni juga ada rumours mengatakan bahawa hanya untuk iPhone 7 dan ke atas saja yang akan dapat update untuk iOS 15. So untuk pengguna iPhone CS, CS Plus dan juga iPhone SE 2016, kemungkinan besar korang tak akan dapat update ni, memandangkan iPhone CS, CS Plus dah lama gila kan, daripada 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So memang lama gila usia untuk iPhone CS, CS Plus dan juga iPhone SE 2016. So kat situ mungkin kalau korang nak rasai pengalaman iOS 15, korang nak kena pakai at least iPhone 7 sampailah iPhone yang terbaru iaitu iPhone 12 atau iPhone yang bakal dilancarkan iaitu iPhone 13 series. So untuk video kali ni aku nak kongsikan list dan rumours terbaru mengenai iPhone 13 series. Bukannya aku nak cerita pasal iOS, bukan. So yang pertama sekali mengenai iPhone 13 series adalah dari segi dia punya skrin. So seperti kita tahu, skrin yang digunakan pada iPhone 12 tu tak adalah baru sangat. Dia dah digunakan sejak daripada iPhone 5, skrin jenis flat. Cuma dia punya rekaan tu jenis notch lah, seperti mana yang digunakan pada iPhone 10. So rekaan notch tu memang lama gila kan, daripada 2017 iPhone 10, 10s, 11, 12. Sampailah iPhone 13 series ni Apple masih mengekalkan skrin berbentuk notch berdasarkan list dan rumours yang tersebar. Cuma notch yang digunakan kali ni lebih kecil berbanding dengan notch yang digunakan pada iPhone 12. In order diorang nak kecilkan notch pada bahagian skrin, so diorang naikkan sikit lah dia punya speaker atas tu ke atas sedikit. So pada bahagian bawah speaker tu ada selfie camera. So that's why diorang boleh kecilkan sedikit lah diorang punya notch. So konsep dia lebih kurang lah macam apa yang korang nampak dekat Google Pixel 3 XL, which is notch dia nampak tebal tapi dia tak lebar, dia kecil je kat situ kan. So aku rasa konsep lebih kurang. Cuma untuk iPhone 13 series ni notch itu tak adalah tebal sangat sampai ke bawah, nampak pelik kan. So dia macam normal, cuma dia lebih tak ada lebar sangat lah, dia lebih kecil sikit lah, tak adalah macam panjang sangat kan, macam apa yang ada pada Pixel 3 XL tu memang kedabak besar kan. Itu adalah antara pembaruan yang Apple akan lakukan pada iPhone 13 series berdasarkan leaks dan rumours yang telah tersebar sekarang ni dekat website dan sebagainya. Memandangkan iPhone 13 series ni masih menggunakan rekaan notch dan masih menggunakan Face ID, bukannya in-display fingerprint ataupun fingerprint kat power button. So ada rumours mengatakan bahawa Face ID kali ni dah improve banyak, which is dia akan memberi kelebihan kepada kita semua yang tengah hadapi pandemik COVID-19 ni, yang tengah pakai mask kan. So dia akan lebih sensitif dan boleh detect untuk kita pakai mask, untuk kita nak unlock iPhone 13 series tu nanti. So tak perlulah kita nak asyik buka mask ke ataupun nak kena beli Apple Watch untuk kita nak unlock iPhone walaupun kita pakai mask kan. So itu adalah apa yang rumours katakan mengenai Face ID yang terbaru untuk iPhone 13 series nanti. Berita baik untuk korang yang nantikan refresh rate tinggi pada sebuah iPhone. Yes, akhirnya berdasarkan rumours dan leaks, Apple akan meletakkan promotion 120Hz untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, bukannya pada iPhone 13 yang biasa. So untuk korang dapatkan skrin yang lebih lancar, korang nak kena pergi kepada versi yang Pro, which is biasanya memang Apple buat macam tu lah kan. So ada reason lah kenapa kita kena beli versi yang Pro dan juga Pro Max. So untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini nanti mungkin akan masih gunakan refresh rate yang rendah saja, which is 60Hz saja, bukannya 120Hz seperti mana yang akan digunakan pada iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Yang seterusnya adalah pada bahagian prestasi. Biasanya setiap tahun memang Apple akan upgrade prestasi dan juga chipset yang ada pada iPhone orang. Macam iPhone tahun lepas gunakan chipset A14 Bionic. So untuk tahun ni iPhone 13 series akan gunakan chipset A15, tapi tak tahu nama dia apa, Bionic ke Bionic ke Bionoc ke, aku tak sure nama dia apa, tapi akan gunakan chipset A15, which is akan memberi prestasi yang lebih bagus dan juga akan menggunakan modem Wi-Fi dan juga 5G next generation lah. Dari segi rekaan untuk iPhone 13 series ni memang dia sinonim, sama saja macam apa yang korang nampak dekat iPhone 12 series, which is masih menggunakan rekaan yang berkotak, belakang matte finish dengan logo Apple, dengan rekaan kamera boba dan sebagainya. So feels dia memang lebih kurang sama saja macam iPhone 12 series. Itu berdasarkan apa yang leaks kongsikan dekat website dan sebagainya. Kita boleh nampak rekaan dia memang sama je macam iPhone 12 series. Cuma perbezaan yang paling ketara nanti aku rasa adalah dari segi pilihan warna baru untuk iPhone 13 series. So untuk iPhone 13 nanti aku tak sure warna baru apa yang Apple akan buat, tapi untuk yang Pro
memang dia akan differentiate lah, warna tu akan lebih nampak premium berbanding dengan iPhone 13 yang biasa. So Pro dan Pro Max mungkin akan nampak warna pink ke, mungkin kan warna merah ke. So aku hopefully warna dia tu akan menampakkan yang phone tu premium dan cantik lah, macam apa yang Apple buat dekat warna Pacific Blue ataupun Midnight Green yang daripada iPhone sebelum ni kan. Dari segi rekaan lagi, berdasarkan leaks yang tersebar sebelum ni, ada perubahan dari segi kedudukan sensor kamera untuk iPhone 13 series, which is untuk iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini, bila kedudukan kamera tu dia tukar sedikit lah. Aku tak pastilah kedudukan kamera dia tu okey atau tidak untuk korang, tapi korang boleh kongsikan lah pendapat korang dekat bahagian komen. Macam mana korang rasa dengan kedudukan kamera untuk iPhone 13 yang terbaru ni kan. So dia macam tak center sangat lah macam apa yang diorang buat dekat iPhone 12, iPhone 11 dan sebagainya. Manakala untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, kedudukan kamera dia tu masih sama saja seperti mana yang ada pada iPhone 12 Pro, cuma saiz dia tu lebih besar sedikit berbanding dengan iPhone 12 Pro punya sensor kamera. Dan ada rumus mengatakan bahawa sensor ataupun megapiksel tu akan lebih besar sedikit berbanding dengan iPhone 12 Pro yang hanya gunakan 12 megapiksel saja untuk kesemua sensor kamera dia. Dan macam biasalah akan ada kamera ultrawide, telefoto, kamera utama dan juga LiDAR sensor, sama saja seperti mana yang ada pada iPhone 12 Pro. Dan ada sedikit lagi improvement yang Apple letakkan pada bahagian kamera dia tu, iaitu mikrofon belakang dia. So seperti mana yang korang boleh nampak dekat iPhone 12 Pro, korang boleh nampak lah dia punya mikrofon tu tak adalah besar sangat kan, tapi untuk iPhone 13 Pro dia punya saiz mikrofon belakang tu akan 2 kali ganda lebih besar berbanding dengan iPhone 12 Pro punya mikrofon belakang. The reason kenapa saiz sensor kamera dan juga mikrofon lebih besar berbanding dengan iPhone sebelum ni, aku nampak kat sini yang Apple akan lebih memfokuskan pada keupayaan kamera dan juga video untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max lah. So dia mungkin akan memberi kelebihan banyak kot in terms of video recording, stabilization, untuk kita nak record sound, record bunyi dan sebagainya pada iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max nanti. Yang terakhir adalah features yang mungkin Apple akan improve, iaitu fungsi MagSafe yang sebelum ni ada isu kepanasan dan tak adalah fast charging sangat, hanya 15 watt saja kan. So mungkin untuk iPhone 13 series akan menyokong fast charging lebih bagus, iaitu mungkin juga 18 watt ke 20 watt ke ataupun mungkin lebih lah. So selain itu juga ada rumus mengatakan bahawa untuk iPhone 13 series akan di-upgrade in terms of the new water resistant, which is lebih tahan lama dalam air dan mungkin lebih dalam lah berbanding dengan iPhone yang sebelum ni. So itulah antara features punya rekaan, kamera, skrin dan sebagainya yang Apple mungkin akan buat dekat iPhone 13 series berdasarkan leaks dan rumours yang tersebar oleh pakar leaks dekat US yang ada sumber-sumber yang sahih lah, seperti mana yang diorang lakukan pada tahun lepas untuk iPhone 12. Kebanyakannya adalah betul dan tepat, tapi ada juga benda tak boleh pakai sebenarnya. So kita boleh ambil benda ni sebagai satu news yang kita tak boleh nak letak harapan tinggi, kita just dengar boleh tapi percaya jangan 100% lah. Cuma mungkin 80% daripada apa aku kongsikan ni akan betul seperti mana yang Apple akan launch nanti. Mungkin pada bulan 9 ataupun bulan 10 macam tahun lepas pada bulan 10 kan, sebab ada delay disebabkan oleh China ada COVID-19 dan sebagainya. Tapi pada tahun ni aku tak sure sama ada dia akan dilancarkan pada bulan 9 ataupun pada bulan 10. Mungkin between 9 atau 10 lah, sebab biasanya pada bulan September kan, tapi pada tahun lepas pada bulan 10. So kita just nantikan iPhone 13 series yang bakal dilancarkan pada tahun ni. Dan event paling dekat dengan kita sebenarnya adalah WWDC 2021 pada bulan 6 nanti, yang Apple akan perkenalkan iOS 15 yang terbaru dengan macOS, watchOS dan sebagainya untuk kita rasai pengalaman software terbaru nanti. So guys, aku rasa itu sahaja perkongsian aku mengenai leaks dan rumours mengenai iPhone 13 series, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan kalau korang suka video ni, korang subscribe channel aku, like video ni dan share dekat kawan korang, dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.